الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحييكم بتحية الإسلام. تحية الإسلام السلام. فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita daripada air mani yang hina, yang kita berasal daripada ayahanda kita ataupun datuk kita, iaitulah Nabi Adam alaihissalam, dan juga Sayyidatuna Hawa alaihissalam, dan lahirlah zuriat-zuriat sehinggalah kita pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dalam keadaan kita masih lagi dalam menghadapi COVID-19 ataupun COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan musibah ini dan juga ujian ini dan mengangkat darjat-darjat kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, tajuk pada malam ini berkenaan dengan Hijratul Rasul alaihimussalatu wassalam, yang kita pada tahun ini masuk pada tahun yang baru, 1442 Hijrah. Tahun baru, dan maknanya umur kita makin meningkat. Umur kita ni kalau yang 50 naik 51, dia 40 naik 41. Makin lama umur kita makin tua, dan kita makin menghampiri kubur, makin menghampiri dunia alam barzakh yang menanti kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya mulakan berkenaan dengan hijrah ini, kita tengok bagaimana dalam bulan, betul ke Nabi berhijrah dalam bulan ini. Yang sebenarnya kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW yang dikarang oleh para ulama, kebanyakan mereka mengatakan Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Dah kenapa kita sambut pada bulan Muharram? Sepatutnya tunggu 2 bulan lagi. Panggil buat tajuk kuliah hijrah. Tapi kenapa kita buat tajuk pada malam ini? Kerana tuan-tuan sekalian, yang pertamanya, kita tengok memanglah hijrah, bermulanya hijrah ini, Sayyidina Umar mengambil kira setelah daripada habisnya tahun yang mana umat Islam mengerjakan haji, tahun Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Jadi setelah umat Islam menunaikan ibadah haji, yang kita panggil sebagai ibadat yang paling kemuncak,
ibadat haji lah yang paling last sekali, maka setelah itu barulah dikira permulaan hijrah. Itu yang pertama. Yang kedua, memanglah Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal, akan tetapi perancangan sahabat-sahabat Nabi ini dah berhijrah awal sebelum daripada Nabi hijrah. Nabi ini memang Nabi lambat sebab Allah Ta'ala belum izinkan Nabi SAW. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal kan Nabi tunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum itu para sahabat telah keluar berhijrah. Dan kalau kita nak faham sirah Nabi ni tuan-tuan sekalian, kita tengok, kita bahagikan pada dua fasa. Yang mana fasa yang pertama, Nabi duduk di era Makkiyah, era Mekah, iaitulah 13 tahun Nabi duduk di bumi Mekah Al-Mukarramah ini. Nabi dapat wahyu, Nabi dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun, dan Nabi duduk di Mekah 13 tahun, umur Nabi 53 tahun. Itu di Mekah. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah 10 tahun. Cukuplah umur Nabi 63 tahun. Nabi wafat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita belajar sirah ni dia dua era ini saja. Era Makkiyah dan juga era Madaniyah. Jadi hijrah ni mana? Hijrah ni dia penyambung di antara era Makkiyah dan juga Madinah. Ini dia. Maknanya lah sekali dalam era Makkiyah tadi Nabi hijrah, dan kemudian Nabi sambung ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Oleh sebab itulah kalau kita tengok sebenarnya Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi dah buat macam-macam perancangan. Antaranya yang Nabi buat iaitulah Nabi ketika mana di musim haji, bulan Zulhijjah tu, Nabi melakukan Baitul Aqabah. Baitul Aqabah yang pertama dan Baitul Aqabah yang kedua, Baitul Aqabah Kubra dipanggil. Yang ni para sahabat dah berbai'ah dengan Nabi SAW. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Para sahabat berbai'ah dengan Nabi, yang mana mereka ni berbai'ah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janji taat setia. Bila mana para sahabat tadi dah berbai'ah dengan Nabi, mereka balik ke Madinah. Bila balik ke Madinah, Nabi pun hantarlah Mus'ab ibn Umair, antaranya da'i yang pertama, imam muda yang pertama. Pergi hantar, ajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Bila mana umat Islam ataupun Islam makin berkembang di Madinah, satu isyarat yang mana tak lama lagi Nabi bermimpi Nabi akan berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Nabi lihat dalam mimpi Nabi, ra'aitu fil manam, Nabi lihat Nabi akan pergi ke satu tempat yang mana adanya satu tanah yang adanya kebun kurma. Wa zahabun, Nabi tengok ada pohon kurma, dan juga Nabi kata, aku menyangka, wa hummi ila annaha al-yamamah, aku menyangka Yamamah ataupun Hajar, fa idza hiya Yathrib, Nabi kata itulah Yathrib, yakni Madinah. Nabi dah tengok dalam mimpi Nabi. Mimpi Nabi ni mimpi yang benar. Dan kalau kita tengok di antara cara Nabi boleh wahyu ni, yang pertama dengan cara ru'yah salihah, mimpi yang benar. Sebelum Nabi dapat wahyu secara sedar, Nabi dapat wahyu secara Nabi tidur. Nabi tengok dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah Nabi dapat Al-Quran ini, wahyu yang diturunkan ini dalam keadaan Nabi sedar, dalam keadaan yaqadhah. Melainkan kata ulama satu surah, iaitu surah Al-Kawthar, yang ini berlaku ketika mana Nabi SAW Nabi berada di satu masjid, dan kemudian Nabi terlelap sekejap. Kemudian bila mana sahabat tanya ya Rasulullah, tengok Nabi mengangkatkan kepala dan Nabi senyum. Para sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu senyum? Limadha dahikta?
Maka Nabi kata sebentar tadi telah turun satu surah yang mengembirakan kita, iaitulah surah Al-Kautsar. Ini di antara riwayat yang menunjukkan Nabi SAW dapat dalam keadaan mimpi. Ala kulli hal, para ulama kata dalam keadaan tidur tu dalam keadaan turunnya wahyu. Nak bagi tahu tu cara Nabi terima wahyu. Jadi Nabi SAW bila mana dapat arahan daripada Allah Ta'ala untuk melakukan hijrah, dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Dan kalau kita tengok para sahabat Nabi ni berhijrah, ada 2 ataupun 3 gambaran. Yang pertama, kalau kita tengok sahabat Nabi hijrah, di antaranya Abu Salamah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhumah. Abu Salamah ni dan Ummu Salamah ni yang mula-mula hijrah. Bila mana Abu Salamah nak berhijrah, tuan-tuan sekalian, maka keluarga belah isteri dia Ummu Salamah ni tak bagi. Macam-macam lah dia kata, bapa nak bawa semua sekali ni, biarlah mu hijrah seorang-seorang diri, tak payah bawa lah bini mu ni. Maka mereka pegang isteri dia, Ummu Salamah. Lalu bila mana keluarga suami ni, pihak suami tengok bila mana isteri kepada Abu Salamah ditangkap oleh keluarga dia, maka mereka tak puas hati. Mereka kata, mana boleh besang kita buat gitu, kita tangkap anak dia pula. Allahu Rabbi. Bayangkan permulaan hijrah. Nak pergi berhijrah ni ujiannya, tengok keluarga, isteri kena tangkap, anak pun tak ada. Maka Abu Salamah hijrah seorang diri, pergi ke Madinah. Yang akhirnya Ummu Salamah tadi menangis tiap-tiap hari menangis di padang pasir, menyebabkan ahli keluarga dia rasa kesian pada dia. Rasa kesian, dia kata, tidakkah kamu kesian pada wanita ini? Dahlah suami ni tak ada, anak dia pula tak ada. Maka mereka bebaskan Ummu Salamah. Bila bebaskan Ummu Salamah, dia pun dapatkan anak dia. Kemudian bayangkan 2 beranak ni nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Perjalanan yang memakan jarak dia 500 km. 2 beranak je. Allahu Rabbi. Bukan senang, tuan-tuan sekalian. Kita nak pergi KL pun Allahu Rabbi pada hari ni 400 lebih kilometer. Itu pun kalau tak ada RNR ni rasa susah juga. Nak berhentinya, nak makannya, nak rehatnya, nak semayangnya. Allahu Rabbi. Bayangkan zaman hari tu tak ada RNR, tak ada. Maknanya alhamdulillah, ketika mana dia telah sampai di Tan'im, ada seorang pemuda yang namanya Usman ibn Maz'un sanggup tolong hantar dia. Bagusnya pemuda ini, dia tolong hantar Ummu Salamah dengan anak dia. Hantar tu balik semula. Maknanya kalau istilah, kalau belajar Jordan dulu, Syariah dulu, dipanggil muraqib ataupun mas'ul. Tolong temah ni, bagi hantar jauh, bukan dekat, tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan dia menjaga batasan di antara lelaki dan perempuan. Ini hebat. Yang kedua, kalau kita tengok sahabat Nabi yang berhijrah ini, antaranya yang namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni bila dia hijrah, dia ni asal orang susah. Asalnya orang dia kena tangkap, kemudian orang yang miskin, lama kelamaan dia jadi orang kaya di bumi Mekah. Bila dia nak pergi hijrah, dia ditahan oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy kata, dulu mu ni miskin, mu ni susah, mu apa kedana, mentang-mentang hari ni mu nak berhijrah, mu tinggalkan, mu bawa harta kamu ni, bawa hartamu semua ni. Maka kata dia, kata Suhaib Ar-Rumi, adakah jika sekiranya aku tinggalkan harta ini, kamu akan lepaskan aku? Mereka kata ya. Maka ditinggalkan harta-harta yang dia ada. Allahu Rabbi. Semua harta yang dia ada, tuan-tuan sekalian, dia tinggalkan semata-mata kerana apa? Kerana nak mendapat hijrah. Nak berhijrah dengan berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, ada di kalangan mereka yang berhijrah. Berhijrah kerana apa? Kerana wanita. Sebab itulah Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini dia. Ada yang ramai-ramai nak berhijrah ni, ada yang berhijrah kerana apa? Kerana wanita. Umrul Qais dia hijrah kerana nak wanita, dia kenal pada seorang perempuan ni. Jadi bila di mana dia tengok perempuan ni hijrah, aku nak hijrah juga lah, nak ikut dia pasal kenal ke perempuan ni. Jadi Nabi kata siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat hijrah dia kerana Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah kerana dunia, dia akan dapat dengan dunia tadi, dapat dunia je lah. Tidak dapat pahala akhirat. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok hijrah ini, peristiwa hijrah ini, satu benda yang boleh kita ambil, iaitulah bagaimana niat kita untuk kita berhijrah. Dan kita pada hari ini tidak ada hijrah. Nabi kata la hijrata ba'dal fatah, tidak ada hijrah setelah daripada pembukaan kota Mekah. Walakin hijrah akan tapi hijrah pada hari ini an-niyah wal jihad. Niat dan juga jihad kita. Jadi dengan azam baru ni, dengan tahun baru, kita niat pada hari ini nak ubah diri kita daripada kita yang dahulu mungkin tak datang surau, mungkin tak pernah mari masjid. Ni tahun baru ma'al hijrah ni kita mari masjid, mari surau. Yang mana kita hijrah daripada dulu jahil, tak pernah mengaji, kita ubah pada mari mengaji. Ada kuliah agama, saya difahamkan surau ni baru lagi. Tengok baru tu ada. Jadi hidupkan, ada kuliah-kuliah agama, ustaz-ustaz mari hidupkan kuliah-kuliah agama. Hidupkan dengan pengajian Al-Quranul Karim. Kalau sebelum ni tak pernah mengaji Quran, baca pun mungkin macam mu'allah baca. Baca warna ni nak eja pun nak erti. Pa ke pa? Apa pa? Orang fa di pa. Ni dia nama, zaman lama dulu. Jadi ubah kepada boleh mengaji Al-Quran. Buat kelas mengaji Al-Quran. Ini di antara kita boleh ambil daripada hijrat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala perintahkan Nabi untuk berhijrah, maka orang-orang Quraisy ni mereka bermesyuarat di satu tempat yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ni satu tempat kita panggil parlimen lah, parlimen Darun Nadwah. Di sini kalau pada hari ini kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dia dekat di kaki Bukit Safa. Situlah Darun Nadwah, parlimen orang-orang Quraisy. Di sini syarat nak jadi ahli parlimen mesti umur 40 tahun kata. Ni dia. Hak muda-muda tak boleh masuk. Hak 40 tahun, hak tua-tua, muda-muda ni baru boleh jadi wakil-wakil. Jadi apa? Jadi kita panggil perwakilan. Jadi di situlah mesyuarat. Setiap bani-bani ni, setiap ketua-ketua kaum, setiap ketua bani ni, dia ada perwakilan dia. Abu Jahal ada, siapa lagi? Ramai lagi, Al-Bukhturi ada, Umayyah ibn Khalaf ada, ramai lagi. Mereka yang bermusuh dengan Nabi SAW. Dan akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi. Cadangan Abu Jahal, mereka nak bunuh Nabi. Dengan cara macam mana? Dengan cara melantik setiap daripada perwakilan bani-bani ni, lantik seorang pemuda yang gagah perkasa. Cari orang gagah, kita kumpul belakang ni, kita pergi bunuh Nabi dengan sekali tikaman saja. Ni dia. Memang cadangan dia nak bunuh Nabi, dan mereka tahu sekiranya kalau seorang saja pergi bunuh Nabi, kena tahu bahawasanya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi ni keluarga yang besar. Makruf di kalangan orang Mekah, keluarga Nabi Abdul Manaf ni satu keluarga yang besar di Mekah. Banyak jasa dia di Mekah ni, membangunnya Mekah kerana Bani Abdul Manaf ni. Oleh sebab itulah mereka tak berani nak bunuh Nabi seorang-seorang. Lalu mereka cadang bunuh Nabi secara beramai-ramai. Paling-paling kurang
kalau Bani Abdul Manaf nak balas balik, dia akan minta bayar apa? Bayar diah saja, minta diah saja. Ini dia. Lalu mereka pun jalan ke rancangan. Tetapi Jibril telah dahulu bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang panas, pada waktu yang kita panggil matahari naik ke langit, Nabi datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau pada hari ini, kalau tuan-tuan, kalau di Mekah pada hari ini, Hotel Hilton tu lah. Hotel Hilton tu rumah Abu Bakar situ. Lalu Nabi SAW daripada rumah Nabi, rumah Khadijah, Nabi pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi bila mana Nabi Abu Bakar tengok Nabi datang dalam keadaan yang biasa, bukan Nabi buat gitu. Nabi tutup kepala Nabi. Maknanya ada benda perkara yang sangat mustahab. Bila Nabi sampai, Nabi tanya pada Abu Bakar, siapa yang ada di rumahmu ni? Kata Abu Bakar, ada Aisyah, ada Asma, anak aku. Nabi kata suruh mereka keluar. Suruh keluar, tuan-tuan sekalian. Benda penting ni Nabi nak bagi tahu Abu Bakar. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ni semua anak aku ni, tak ada masalah. Maka Nabi pun bagi tahu pada Abu Bakar, telah sampai masanya untuk kita berhijrah. Abu Bakar dia dah tahu dah, maknanya dia asal Abu Bakar nak keluar awal berhijrah. Tapi Nabi bagi tahu, tunggu dulu, relax dulu. Pasal apa? Abu Bakar akan menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan sekalian, bila mana dah bagi tahu Abu Bakar, Nabi balik ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu pada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali pada malam ni mu kena tidur atas katil aku. Tapi Nabi tak ada katil lah. Tempat tidur Nabi. Tempat tidur Nabi ni tuan-tuan sekalian, Nabi tidur di atas apa? Nabi tidur di atas tikar. Tikar yang diperbuat daripada pelepah tamar. Itulah tempat tidur Nabi SAW. Kita pada hari ni kalau tidur bukan atas apa? Atas tikar pelepah tamar. Atas katil sedap. Atas apa lagi? Atas tilam. Tilam pula kalau boleh yang paling empuk sekali. Kalau boleh tidur tu, biar tak sedar tu. Sedap sangat. Ni kita berdari. Tapi Nabi nak suruh bangun qiyamul lail. Sampai berbekah-bekah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Umar menangis tengok tempat tidur Nabi. Umar menangis. Umar kata, ya Rasulullah, muni Rasulullah, sepatutnya dok tidur gini. Bagaimana Raja Parsi dan kerajaan dia, bagaimana Rom dan kerajaan dia, mereka tidur dalam istana yang besar, dalam mahligai yang indah, kaca permata intan perak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tidur atas ni. Lalu Nabi kata pada Sayyidina Umar, ala tardawna afala tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, tidakkah kamu redha mereka ni boleh dunia? Biarlah mereka boleh dunia, walanal akhirah, kita boleh akhirat. Tu je tuan-tuan sekalian. Biarlah orang kafir dia kaya setara mana pun, itu dunia hak dia boleh, Allah Taala beri pada dia, biarlah ambil ke dia. Tapi kita orang Islam pada hari ni, yang kita nak cari ialah akhirat, yang kita nak bawa bila mana kita mati esok-esok, tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana Sayyidina Umar bagi tahu tadi, Nabi bagi tahu Sayyidina Umar, maka Nabi baca satu ayat. Nabi kata, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita thamma, dalam syurga ni wahai Umar, kamu akan tengok banyak sangat nikmat yang melimpah ruah. Wa idza ra'aita thamma, ra'aita ni biasa fa'il dia ada maf'ulun bih. Orang mengaji bahasa Arab dia faham. Tapi dalam ayat ni tak ada maf'ulun bih, yang zahir pun tak ada, yang takdir pun tak ada. Dia kita takdir mana secara umum saja. Maknanya apa? Dalam syurga ni nikmat, semua yang kita tengok ni nikmat belaka. Makcik-makcik tengok dalam syurga, nikmat belaka. Tak ada yang kata tak ada nikmat, semua nikmat belaka. Dengan airnya, air macam jenis air salsabilanya, ainan fiha tusamma salsabila,
Ni air dalam syurga mengalir di jalan-jalan rumah kita. Bayang. Ada air bersusunya, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Allahu Rabbi. Macam-macam nikmat Allah Ta'ala beri pada kita dalam syurga. Dan Allah Ta'ala kata apa tadi? Wa mulkan kabira. Dan kamu akan dapat satu kerajaan yang besar. Allahu Rabbi. Paling-paling kurang ahli syurga ni tuan-tuan sekalian, bila mana masuk syurga, dia akan dapat satu kerajaan. Kerajaan ini luah dia 100 tahun perjalanan. Allahu Rabbi. Nak kenapa lagi kita ni? Kan, pada hari nak sangat jadi kerajaan ni, kerajaan Allah Ta'ala beri ni. Beri kerajaan dalam syurga 100 tahun perjalanan, yang mana kata ulama, walaupun jauh perjalanan, kita tengok seolah-olah duduk dekat kita saja. Kita yang kontrol belaka tadi. Ini Allah Ta'ala wa mulkan kabira beri pada kita. Lalu bagi tahu pada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu tidur malam ni di atas tempat aku ini. Mu ambil selimut aku buat daripada Yaman ini. Mu selimut biar mereka ingat mu ni aku. Lalu Nabi SAW pun keluar hijrah. Nabi keluar hijrah sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam keadaan mereka mengepung rumah Nabi SAW. Lalu Nabi pun keluar. Nabi ambil pasir segenggam, lalu Nabi tiup, maka mereka tak pasal Nabi keluar. Ini dia. Lalu bila Nabi keluar berhijrah, tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu bagaimana Nabi SAW ni biasanya mana Nabi tak guna jalan yang biasa. Nabi tak ikut jalan yang kafilah lalu. Nabi ikut jalan yang lain. Nabi minta bantuan daripada siapa ni? Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni orang kafir, orang musyrikin. Tapi oleh kerana dia boleh bantu Nabi dan tidak bantu orang musyrikin, Nabi ambil tolong Nabi. Maknanya ada kepentingan pada Islam, Nabi ambil dia. Dia tahu jalan-jalan selok belok nak pergi ke Madinah, ikut jalan Yaman, ikut jalan lain tuan-tuan sekalian. Lalu sampailah Nabi ikut jalan Yaman, sampailah Nabi SAW menuju ke Gua Sur. Nabi sampai di Bukit Sur ataupun Gunung Sur, yang mana gunung ni tuan-tuan sekalian sangat tinggi. Sangat tinggi. Saya dah sampai Gunung Sur ni banyak kali dah, tapi tak pernah naik lagi. Gua Hira ni alhamdulillah 2 kali naik. Tak ambuh dah berasanya kan. Tapi kalau ajak naik jugalah kita, pasal kita mutawih ni kena bawa orang. Kan? Ni bukit besar sekali baru naik. Tak ambuh dah, cukup dah. Apa nak ceritanya, kita naik tu bukan sekadar naik, nak tengok bagaimana pengorbanan Nabi SAW. Bukan senang tuan-tuan sekalian. Bukit Sur ni tinggi. Dan dia memang kalau tengok tu sangat bahaya. Tapi Nabi SAW, setengah riwayat kata Nabi jinjing kaki. Nabi jinjing tumit Nabi. Nabi duduk jalan dalam keadaan jinjing. Pasal apa? Tak nak bagi nak orang tahu kesan tapak kaki Nabi SAW. Dah sampai Abu Bakar pikul Nabi. Allahu Rabbi. Darah kaki Nabi SAW. Abu Bakar pikul Nabi. Sampailah masuk dalam Gua Sur tadi. Bila masuk Gua Sur tadi, Bakar kata, ya Rasulullah, sabar dulu. Biar hamba cek dulu. Dia nak cek dulu, pasal takut ada binatang-binatang tuan-tuan sekalian. Biasa dalam gua. Lalu bila mana dia kata okey, lain clear, dia pun ambil kain dia pun letak untuk Nabi SAW berehat. Lalu bila mana Abu Bakar duduk tuan-tuan sekalian, tengok Nabi SAW duduk, kepala Nabi duduk di riba ataupun di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ni tuan-tuan sekalian, apa yang boleh kita ambil? Bagaimana hebatnya hubungan di antara Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar ni siapa dia? Tok tua Nabi. Kita bagi apa? Mertua Nabi. Mertua Nabi ni menantu, walaupun Nabi lebih tua daripada Abu Bakar. Tuan-tuan bayang, Nabi boleh baring di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kita pada hari ni cuba buat gitu. Menantu cuba baring dekat tok tua punya. Riba dia. Tengok tok tua duduk landing, kita apa? Tok kepala kita. Tuan-tuan sekalian, apa dia buat? Ni tak kerti bahasa. Nak cari mana tuan-tuan sekalian?
Nak cari mana hak boleh menantu dengan tok tua dia begini. Rapat sungguh. Allah Rabbi, kita tahulah. Orang dah kahwin tahu. Bukan senang. Nak boleh pujuk mertua ni makan masa. Kalau tok tua tu jenis jual sate, dia akan cari sate hok sedap sekali. Pasal apa? Nak tawan hati dia. Kalau tok tua tadi minat apa? Minat buah. Dia carilah buah-buah sedap. Pasal apa? Nak tawan hati tok tua dia. Bukan senang. Tapi Nabi SAW, rapatnya Nabi dengan Abu Bakar sampai Abu Bakar, Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba mari binatang. Mari binatang yang berbisa. Kemudian dia gigit Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar ni ditahan. Ditahan, takut bila bergerak, takut Nabi terjaga. Tuan-tuan tengok bagaimana hebat Abu Bakar. Sampai Abu Bakar ni menangis. Tahan sakit. Lalu bila mana Nabi perasan, Nabi tanya, madza yubkik? Bapa kamu menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata, aku tahan sakit kena sengak di binatang tadi. Maka Nabi SAW bagi tahu mana tempat dia. Nabi pun tiup ataupun Nabi menudahkan eliau Nabi SAW, maka sembuh Abu Bakar tadi. Ini mukjizat Nabi SAW. Nak cerita tuan-tuan sekalian bagaimana hebatnya musyrikin Mekah ni, kan? Dia boleh cari Nabi. Bila mana mereka umumkan pada orang ramai siapa yang boleh cari Nabi, kita akan bagi 100 ekor unta. 100 ekor unta maknanya mahal lah zaman kita ni. Maknanya puluh ribu, ratus ribu. 100 ekor unta. Jadi bila mana dah umur 100 ekor unta, masing-masing orang persendiriannya, siapa-siapa dalam kabilahnya cari belaka Nabi ni dengan bakar, cari belaka. Dan akhirnya ada di kalangan mereka yang sampai ke Gua Sur. Sampai ke Gua Sur. Dan Abu Bakar kata, kalau mereka tunduk saja ke bawah ya Rasulullah, mereka akan nampak kita. Allahu Rabbi. Dan Nabi kata, wahai Abu Bakar, ma dhannuka snaini? Adakah kamu menyangka kita berdua saja? Allahu thalithuhuma. Allah Ta'ala ada yang ketiga bersama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu rasa sedih, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Ini dia tuan-tuan sekalian. Hak boleh kita ambil yang mana kita jangan ingat kita seorang diri. Jangan ingat kita hanya duduk bersama dengan golongan kita saja yang jualkan Islam ini. Bersama-sama kita ni ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bersama dengan orang yang beriman. Allah Ta'ala bantu orang yang bantu perjuangan Allah Ta'ala ini. Ini dia. Kena ingat benda tu. Jangan kita rasa sedih bila mana dakwah kita, perjuangan kita tidak diterima oleh orang ramai. Kita kena ingat Allah Ta'ala ni bersama-sama dengan kita, tuan-tuan sekalian. Lalu setelah daripada itu, Abu Bakar dengan Nabi pun keluarlah daripada Gua Sur. Dalam masa yang sama, tuan-tuan sekalian, siapa dia yang Nabi lantik? Abu Bakar lantik anak dia Abdullah bin Abu Bakar. Nabi lantik Abu Bakar lantik untuk dia menjadi pengintip. Waktu tengah malam dia akan balik semula ke Mekah. Waktu pagi dia akan mari semula. Dia akan bagi tahu apa yang telah dirancangkan oleh musyrikin Mekah pada Nabi dan juga Abu Bakar ini. Dia ulang-alik tuan-tuan sekalian, bukan senang. Ini kerja Allah bin Abu Bakar. Dan seorang lagi anak Abu Bakar yang namanya Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang namanya Asma ini kerja dia apa? Tolong Nabi dalam hijrah ini, hantar makanan ke Nabi SAW. Ini hebat Asma. Walaupun dalam keadaan dia mengandung. Dalam keadaan mengandung naik Bukit Sur, tuan-tuan sekalian, Allah malu kita. Setara orang mengandung, Asma boleh panjat Bukit Sur, bagi makanan ke Nabi SAW, dan Nabi gelarkan dia sebagai Zatun Nitaqain, yang memiliki dua tali pinggang. Pasal apa? Satu tali pinggang ikat dia, dan satu tali pinggang dia ambil, dia untuk bawa, dia terlupa untuk bawa makanan tu, maka diikat untuk bagi tali makanan Nabi SAW. Dan Nabi kata, Allah Ta'ala akan gantikan dengan dua tali pinggang di syurga. Allahu Rabbi, tuan-tuan sekalian. Ini dia peranan yang boleh kita ambil, peranan wanita.
Maknanya apa? Peranan wanita dalam dakwah ni penting. Jangan ingat orang wanita ini dia hanya duduk di rumah saja, jangan. Hanya duduk di rumah saja, hanya jaga anak saja. Bukan itu saja tuan-tuan sekalian. Kalau kita tengok generasi yang awal dulu, ramai mana mereka yang melahirkan para sahabat Nabi yang hebat. Kan tengok kepada Ummu Sulaim. Tengok macam mana dia didik Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ini generasi awal dulu, para wanita. Kaum-kaum ibu, mereka melahirkan tabi'in yang belajar dengan para sahabat-sahabat Nabi. Sebab itulah peranan wanita pada hari ini sangat besar tuan-tuan sekalian. Peranan sangat besar. Kalau kita tengok dalam isu pada hari ini kan, orang perempuan dia lebih dekat dengan masyarakat sebagai contoh. Mudah nak pergi ke rumah sebagai contoh. Nak berdakwah dengan keluarga dan sebagainya. Orang perempuan ni peranan dia. Sebab itulah dalam dakwah hijrah Nabi ni, Nabi SAW tengok adanya peranan wanita-wanita yang bantu Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi pun keluar daripada Gua Sur, Nabi menuju ke Madinah. Dalam on the way nak ke Madinah ini, tiba-tiba dikejar oleh seorang musyrikin Mekah yang namanya Suraqah ibn Malik al-Ju'sum. Suraqah ibn Malik kejar. Ini satu-satunya musyrikin Mekah yang dan kejar Nabi SAW. Dan orang pun kenal kalau Suraqah kejar, memang dia akan dapat. Sebab mata dia tuan-tuan sekalian, mata gelang. Pada pasir ni mainan dia je. Dia penunggang kuda yang hebat. Bila dia tengok pada pasir ni, dia boleh tahu mana depan tu Muhammad dengan Bakar. Dia boleh tahu. Padahal berita orang bagi tahu tu panjanglah cerita, nak boleh sampai situ, tapi saya ringkaskan. Lalu bila mana Suraqah ni kejar, akhirnya dia dekat dengan Nabi SAW, dan Nabi pun berdoa pada Allah Ta'ala, maka terbenam kuda Suraqah. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali terbenam kuda Suraqah. Lalu menyebabkan Suraqah kata, aku tak boleh buat apa dah. Maka Nabi menawarkan pada Suraqah, ya Suraqah, hendakkah aku tawarkan kepada kamu gelang Maharaja Parsi. Maharaja Parsi, Kisra. Kisra Hormuz, kata Suraqah. Nabi kata Kisra Hormuz. Tuan-tuan sekalian, gelang Maharaja Parsi ni bukan senang. Maknanya barang-barang raja ni bukan senang. Maknanya benda yang bernilai sangat tinggi dan bukan senang nak boleh. Tapi Nabi janji pada Suraqah ibn Malik, yang akhirnya dia masuk Islam. Yang mana akhir ringkas cerita, betul sungguh janji Nabi. Zaman Nabi, Nabi wafat, Abu Bakar pun wafat, zaman Sayyidina Umar, bila mana Islam menang, menawan Parsi dan sebagainya, maka Umar tanya, mana Suraqah? Aina Suraqah ibn Malik? Lalu Suraqah pun mari, ini Suraqah, gelang Maharaja Kisra yang Nabi pernah janji ketika dahulu dalam peristiwa hijrah. Allahu Rabbi. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Janji Nabi ni benar. Janji Nabi ni benar, janji Allah Ta'ala ni benar. Jadi Nabi ni tak cakap pelawak, Nabi tak cakap dusta. Benda yang Nabi kata ni merupakan wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa yang datang daripada Nabi, dari hadis Nabi dan sebagainya yang kita belajar ini, hendaklah kita percaya dengan kuat, dengan keimanan yang kita ada tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya ringkas cerita, oleh kerana bunyi dah tadi, jadi Nabi sampailah ke Madinah. Nabi tiba di Quba, dalam keadaan orang-orang di Madinah ini menyambut kedatangan Nabi SAW. Nabi berhenti di Quba selama 3 malam 3 hari. Nabi tidur di rumah Kalsum ibn Hadam. Situ Nabi tidur, dan bagaimana sambutan para orang-orang Islam di Madinah. Mereka sama-sama nasyid, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Kan, tu sampai habis lah. Kena sambung, kalau sambung saya sambung lagi. Ini tak sambung pada tu je. Jadi sambut dengan gembira tuan-tuan sekalian. Sambut dengan gembira kedatangan Nabi SAW. Sebab itulah kata ulama, kalau kita ni tuan-tuan sekalian boleh kembali pada zaman Nabi, nak kembali pada 2 tempat.
Itulah nak kembali pada zaman mana Nabi sampai ke bumi Madinah. Ni satu masa yang sangat gembira. Nabi sampai di Madinah merupakan satu tanda kita panggil apa? Merubahkan daripada Yathrib kepada bumi Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Cahayanya Madinah ini dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan jihad, dengan kerajaan Islam, dan dengan sahabat-sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil apa? Bercahaya bumi Madinah, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, kata ulama, nak kembali pada bila? Nak kembali pada peperangan Badar. Sebab peperangan Badar ni, orang yang pergi perang Badar, maknanya apa? Buatlah apa saja. Nabi kata, yang mana Allah Ta'ala sebut, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Orang yang pergi perang Badar ni dia istimewa. Dibuat apa saja akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi cerita ni panjang, cerita hijrah ni panjang. Jadi insya-Allah kita akan biarlah bagi ustaz-ustaz lain sambunglah. Bersiri. Biar panjang tuan-tuan sekalian. Jadi yang terakhirnya tuan-tuan sekalian, Nabi kata man kharaja min baitihi mujahidan fi sabilillah fa kharra an dabbatihi famata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah aw ladaghathu dabbatun famata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah aw mata hatfa anfihi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia kerana berjihad, keluar rumah ni kerana berjihad fi sabilillah, dan keluar kenapa nak menegakkan kalimah Allah Ta'ala, jika mana dia tersungkur dari kenderaan, jatuh kenderaan, mati, maka Nabi kata dapat pahala, tetaplah pahalanya isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dia keluar tadi nak menegakkan kalimah Allah Ta'ala, kena sengak binatang, maka dia mati, tetaplah pahala isi Allah Ta'ala. Dan kalau dia mati, mati biasa, keluar-keluar mati, mari sejik seorang ni contoh, tengah-tengah underwear mati, tuan-tuan sekalian, kalau dia mati tetaplah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kelebihan besarnya mereka-mereka yang keluar daripada rumah dia, keluar daripada kampung, keluar daripada negeri, apatah lagi mereka yang keluar berhijrah tadi semata-mata kerana taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahala mereka sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong bersama-sama dengan para sahabat Nabi, dan juga kita mudah-mudahan dapat berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga kelak nanti insya-Allah, tuan-tuan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang diberi yang bersendiri. Minta maaf kalau ada salah silap. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.